Selamat petang kepada Dr. Juraida dan rakan-rakan sekalian. Nama saya adalah Andy Lau Nihao dengan metri number 141988. Pada petang ini, saya dengan ahli kumpulan saya, Nur Syahira Balkis binti Muhammad Jainuddin, Nur Adriana binti Muhammad Jahuri, dan juga Afika binti Muhammad Ridwan akan membentangkan tentang topik alat berfikir. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk topik pada petang ini. Kumpulan kami telah memilih soalan September 1997 soalan 1. Dengan menggunakan PMI, senaraikan pandangan anda berhubung dengan pekerja tempatan berbanding dengan pekerja pendatang. Jadi, mari kita tengok apakah itu PMI. PMI merujuk kepada plus, minus, dan interesting. PMI didefinisikan sebagai alat sumbang saran membuat keputusan dan pemikiran kritis. PMI digunakan untuk menggalakkan pemeriksaan idea, konsep, dan pengalaman daripada perspektif yang luas. Jadi, PMI ini dibangunkan oleh Dr. Edward de Bono. Beliau merupakan seorang penyokong pemikiran literal dan kritis. Jadi, mari kita tengok strategi PMI. Strategi PMI boleh membantu kita untuk sumbang saran. Selain itu, strategi PMI boleh membantu kita untuk membuat keputusan dengan cepat serta menganalisis dan menimbang kebaikan dan keburukan. Seterusnya, strategi PMI membantu kita untuk merenung atau menilai produk serta proses selepas pakai. Tambahan pula, strategi PMI membantu kita untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Mari kita beralih ke soalan yang kedua. Pernyataan masalah di sini ialah majikan di Malaysia gemar mengambil pekerja dalam kalangan pekerja asing daripada kalangan anak tempatan. Ini telah menyebabkan anak tempatan kita mempunyai peluang pekerjaan yang semakin menipis. Dengan menggunakan 4 alat berfikir, kami akan memberikan cadangan kepada kerajaan tentang apa yang mereka boleh lakukan untuk menasihati ataupun menyuruh majikan-majikan ini supaya mengambil pekerja anak tempatan bekerja. Soalan ini diambil daripada soalan September 1997, soalan 1, 2 Roman. Alat berfikir yang pertama untuk menjawab soalan tadi ialah APC, Alternative, Possibilities dan Choices, ataupun alternatif, kemungkinan dan pilihan. Barat dan Doppel 1999 mendefinisikan APC sebagai satu percubaan untuk memberikan perhatian sepenuhnya dalam meneroka pelbagai alternatif, kemungkinan dan pilihan yang menjangkaui batas. Dalam erti kata yang lebih ringkas, ia bermaksud apabila seorang individu memberikan lebih daripada satu solusi kepada masalah yang dihadapi. Jadi kata kuncinya di sini ialah pelbagai dan menjangkaui batasan. Jadi apakah fungsi APC ini? Yang pertama, mengelakkan pemikiran sahala. Sahala di sini bermaksud hanya berfikir solusi yang automatik. Seperti contoh, apabila kita ketinggalan kereta api, solusi automatik ialah menunggu untuk kereta api seterusnya. Tetapi, dengan adanya APC, dapat kita wujudkan alternatif lain seperti menaiki kenderaan awam lain dan memanggil individu untuk membantu kita. Contohnya individu terdekat seperti keluarga ataupun rakan-rakan. Seterusnya ialah menggalakkan pemikiran kreatif. Seperti dalam masakan, jika masakan itu terlalu pedas, selalunya kita hanya akan menambah gula. Tetapi, alternatif lain, kita boleh menambah bawang untuk menambahkan kemanisan dalam masakan. Fungsi yang ketiga, melahirkan idea, penyelesaian masalah dan cara baru untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi yang terakhir, mendorong individu mengaplikasikan APC setiap kali membuat keputusan. Ada beberapa syarat yang perlu kita ingati semasa membuat keputusan APC. Yang pertama, mesti kreatif dan impulsif. Yang kedua, jangan buat penilaian kerana penilaian ini adalah tugas alat berfikir yang lain. Dan yang ketiga, idea biasa tidak diterima.
Dan yang terakhir, lihat sebagai APC, bukan A atau P atau C. Ini bermaksud APC mestilah dilihat sebagai satu konsep yang sama. Seterusnya, kaedah. Ada 3 langkah untuk kita membuat APC. Yang pertama, fikirkan satu atau lebih cara lain selain daripada kebiasaan. Cara kedua, bandingkan di antara solusi-solusi tersebut. Dan yang ketiga, di antara cara itu, selepas kita bandingkan, kita pilih mana cara yang lebih efisien. Cadangan yang pertama untuk kerajaan dengan menggunakan APC ialah pengurangan cukai kepada syarikat yang mengambil pekerja tempatan per individu. Seperti yang kita maklum, kerajaan telah melakukan beberapa inisiatif seperti mengagihkan 70 juta insentif kepada majikan yang membuka peluang pekerjaan baru dan telah mengurangkan cukai, tetapi pengurangan cukai tersebut hanyalah kepada majikan yang mengalami kerugian disebabkan oleh pandemik ini. Jadi tidak pernah ada lagi cadangan seperti ini dalam pengurangan cukai kepada syarikat khusus untuk majikan yang mengambil pekerja tempatan. Kerana insentif 70 juta tadi hanyalah diberi secara one-off ataupun sekali sahaja. Tetapi jika kita melakukan pengurangan cukai, ianya memberi faedah yang berlangsungan kepada majikan tersebut kerana cukai dibayar setiap bulan. Tetapi syarat perlu dikenakan kepada cadangan ini. Sebagai contoh, jika pekerja tempatan mempunyai nisbah yang lebih tinggi daripada pekerja asing, barulah majikan tersebut dapat dikenakan pengurangan cukai, contohnya dalam 3%. Seterusnya, cadangan yang kedua, mewujudkan sistem aplikasi permohonan kerja 3D iaitu dirty, dangerous dan difficult untuk anak tempatan sahaja. Semua majikan wajib memenuhi kuota pekerja anak tempatan dahulu sebelum mengisi tempat kosong dengan pekerja asing. Ini kerana kerajaan sering mengatakan bahawa anak tempatan tidak suka melakukan kerja 3D, iaitu dangerous, bahaya, dirty, kotor, difficult, susah. Tetapi anak tempatan pula tidak pernah mengatakan bahawa mereka tidak suka kerja sebegini. Jadi apa yang kita perlukan ialah bukti untuk menunjukkan bahawa anak tempatan sanggup untuk kerja dalam 3D dengan mewujudkan aplikasi ini yang hanya membenarkan anak tempatan sahaja untuk memohon. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Adriana binti Muhammad Zahuri dengan nombor matrik 148463. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami iaitu dengan menerangkan keburukan pekerja tempatan berbanding dengan pekerja pendatang. Pertama sekali adalah pekerja tempatan terlalu memilih pekerjaan. Kebanyakan antara rakyat Malaysia memandang rendah terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti buruh dan perladangan. Hal ini kerana mereka menganggap pekerjaan tersebut tidak popular atau orang tidak lihat terhadap pekerjaan itu. Kedua adalah perspektif pekerja tempatan terhadap pekerjaan di Malaysia ialah nisbah antara beban kerja dan gaji adalah tidak rata. Antara masalah terbesar rakyat Malaysia adalah mereka hanya mahu melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak membebankan mereka dengan mengharapkan gaji yang tinggi daripada majikan mereka. Yang ketiga adalah ekonomi negara tidak membangun dengan pesat. Hal ini boleh menjatuhkan imej negara Malaysia kerana majikan hanya mementingkan pekerja tempatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka di Malaysia. Jadi hal ini membuatkan orang luar tidak mahu lawat atau berhijrah ke Malaysia. Yang keempat adalah hak pekerja pendatang terjejas. Majikan Malaysia mengabaikan situasi atau keadaan pekerja pendatang kerana mereka hanya mementingkan status warga negara kita. Majikan mungkin memikirkan bahawa pekerja pendatang tidak mempunyai dokumen yang sah atau sebagainya.
Akhir sekali adalah pekerja tempatan tidak memberi 100% dalam pekerjaan mereka. Kebanyakan rakyat Malaysia membuat kerja sambil lewa. Mereka tidak memikirkan kesan apa yang mereka lakukan dan ini mendatangkan masalah kerana mereka mementingkan diri sendiri sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afika binti Muhammad Rizwan. Nombor matriks 148356 akan meneruskan dengan bahagian istimewa. Antara istimewa bagi pekerja tempatan berbanding pekerja pendatang adalah seperti risiko kurang sebagai warga negara. Ini membawa maksud apabila warga negara sendiri bekerja di tempat sendiri, pelbagai urusan dapat diselesaikan dengan mudah seperti insurans dan sebagainya. Kemudian, kurangnya risiko penyakit atau virus dari negara lain seperti kusta. Kita tahu bahawa penyakit ini sudah sekian lama hilang dari negara kita sejak tahun 1990-an dan ianya muncul kembali sejak tahun 2018 dengan 206 kes dan semuanya adalah daripada parti. Akhir sekali, kurangnya juga pergaduhan akibat perselisihan faham antara budaya. Selain budaya, bahasa penuturan yang berlainan juga menyebabkan masalah komunikasi. Mari kita beralih ke soalan yang kedua. Pernyataan masalah di sini ialah majikan di Malaysia gemar mengambil pekerja dalam kalangan pekerja asing daripada kalangan anak tempatan. Ini telah menyebabkan anak tempatan kita mempunyai peluang pekerjaan yang semakin menipis. Dengan menggunakan 4 alat berfikir, kami akan memberikan cadangan kepada kerajaan tentang apa yang mereka boleh lakukan untuk menasihati ataupun menyuruh majikan-majikan ini supaya mengambil pekerja anak tempatan bekerja. Soalan ini diambil daripada soalan September 1997, soalan 1, 2 Roman. Alat berfikir yang pertama untuk menjawab soalan tadi ialah APC, Alternative, Possibilities dan Choices, ataupun alternatif, kemungkinan dan pilihan. Barat dan Doppel 1999 mendefinisikan APC sebagai satu percubaan untuk memberikan perhatian sepenuhnya dalam meneroka pelbagai alternatif, kemungkinan dan pilihan yang menjangkaui batas. Dalam erti kata yang lebih ringkas, ia bermaksud apabila seorang individu memberikan lebih daripada satu solusi kepada masalah yang dihadapi. Jadi kata kuncinya di sini ialah pelbagai dan menjangkaui batasan. Jadi apakah fungsi APC ini? Yang pertama, mengelakkan pemikiran sahala. Sahala di sini bermaksud hanya berfikir solusi yang automatik. Seperti contoh, apabila kita ketinggalan kereta api, solusi automatik ialah menunggu untuk kereta api seterusnya. Tetapi, dengan adanya APC, dapat kita wujudkan alternatif lain seperti menaiki kenderaan awam lain dan memanggil individu untuk membantu kita. Contohnya individu terdekat seperti keluarga ataupun rakan-rakan. Seterusnya ialah menggalakkan pemikiran kreatif. Seperti dalam masakan, jika masakan itu terlalu pedas, selalunya kita hanya akan menambah gula. Tetapi alternatif lain, kita boleh menambah bawang untuk menambahkan kemanisan dalam masakan. Fungsi yang ketiga, melahirkan idea, penyelesaian masalah dan cara baru untuk melakukan sesuatu. Dan fungsi yang terakhir, mendorong individu mengaplikasikan APC setiap kali membuat keputusan. Ada beberapa syarat yang perlu kita ingati semasa membuat keputusan APC. Yang pertama, mesti kreatif dan impulsif. Yang kedua, jangan buat penilaian kerana penilaian ini adalah tugas alat berfikir yang lain. Dan yang ketiga, idea biasa tidak diterima. Dan yang terakhir, lihat sebagai APC, bukan A atau P atau C. Ini bermaksud APC mestilah dilihat sebagai satu konsep yang sama. Seterusnya, kaedah. Ada 3 langkah untuk kita membuat APC. Yang pertama, fikirkan satu atau lebih cara lain selain daripada kebiasaan. Cara kedua, bandingkan di antara solusi-solusi tersebut. Dan yang ketiga,
Di antara cara itu, selepas kita bandingkan, kita pilih mana cara yang lebih efisien. Cadangan yang pertama untuk kerajaan dengan menggunakan APC ialah pengurangan cukai kepada syarikat yang mengambil pekerja tempatan per individu. Seperti yang kita maklum, kerajaan telah melakukan beberapa inisiatif seperti mengagihkan 70 juta insentif kepada majikan yang membuka peluang pekerjaan baru dan telah mengurangkan cukai, tetapi pengurangan cukai tersebut hanyalah kepada majikan yang mengalami kerugian disebabkan oleh pandemik ini. Jadi tidak pernah ada lagi cadangan seperti ini dalam pengurangan cukai kepada syarikat khusus untuk majikan yang mengambil pekerja tempatan. Kerana insentif 70 juta tadi hanyalah diberi secara one-off ataupun sekali sahaja. Tetapi jika kita melakukan pengurangan cukai, ianya memberi faedah yang berlangsungan kepada majikan tersebut kerana cukai dibayar setiap bulan. Tetapi syarat perlu dikenakan kepada cadangan ini. Sebagai contoh, jika pekerja tempatan mempunyai nisbah yang lebih tinggi daripada pekerja asing, barulah majikan tersebut dapat dikenakan pengurangan cukai, contohnya dalam 3%. Seterusnya, cadangan yang kedua, mewujudkan sistem aplikasi permohonan kerja 3D iaitu Dirty, Dangerous dan Difficult untuk anak tempatan sahaja. Semua majikan wajib memenuhi kuota pekerja anak tempatan dahulu sebelum mengisi tempat kosong dengan pekerja asing. Ini kerana kerajaan sering mengatakan bahawa anak tempatan tidak suka melakukan kerja 3D, iaitu dangerous, bahaya, dirty, kotor, difficult, susah. Tetapi anak tempatan pula tidak pernah mengatakan bahawa mereka tidak suka kerja sebegini. Jadi apa yang kita perlukan ialah bukti untuk menunjukkan bahawa anak tempatan sanggup untuk kerja dalam 3D dengan mewujudkan aplikasi ini yang hanya membenarkan anak tempatan sahaja untuk memohon. Saya akan meneruskan bentangan kumpulan kami dengan menerangkan alat berfikir yang kedua iaitu AGO, Aim, Goal, Objective. Dalam bahasa Melayunya adalah tujuan, matlamat dan objektif. Definisi keseluruhan alat berfikir ini adalah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan objektif. Yang kedua adalah membantu pemikiran apabila mengetahui apa yang ingin dicapai. Yang terakhir sekali adalah memahami pemikiran orang lain melalui objektif dan perspektif mereka. Tujuan AGO ni diwujudkan adalah untuk melatih individu berfikir supaya dapat menumpukan perhatian terhadap tujuan asalnya dalam mencapai matlamat mereka. Yang kedua adalah ia dapat membantu mereka mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah perbezaan tujuan, matlamat dan objektif. Kita dapat lihat di sini kenyataan yang diperkatakan oleh Rowntree mengenai alat berfikir AGO ini. Saya akan ringkaskannya dengan menceritakan di sini. Pertama sekali tujuan. Tujuan adalah pernyataan umum yang memberikan arahan dan mengenal pasti niat untuk bertindak sesuatu perkara. Kedua adalah untuk mengenal pasti sasaran tetapi tidak boleh diukur secara langsung. Seterusnya adalah matlamat. Matlamat ialah pernyataan peringkat tinggi yang tidak boleh diukur berkenaan dengan ukuran pencapaian yang luas dan terbuka. Kedua adalah matlamat tidak menentukan tempoh masa untuk penyiapan atau kuantiti. Seterusnya adalah objektif. Objektif merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai secara konkret. Teknik SMART digunakan dalam objektif ini iaitu specific, measurable, achievable, realistic dan time. Untuk menjawab soalan
kedua kami, iaitu cadangan yang perlu dilakukan cadangan kami adalah kerajaan mempromosikan pekerjaan tersebut terhadap pekerja tempatan. Okey, tujuan cadangan ni adalah untuk menarik minat penduduk tempatan. So matlamat dia adalah untuk meningkatkan peluang pekerjaan terhadap penduduk tempatan, dan objektif cadangan ni adalah majikan dapat memperoleh pekerja tempatan dalam sektor mereka. Cadangan kedua adalah kerajaan mengehadkan kemasukan pekerja asing dalam sektor awam dan swasta. Tujuan cadangan ni adalah ia memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Matlamat cadangan ini adalah ia mengurangkan pekerja asing dalam bidang pekerjaan di Malaysia. Akhir sekali, objektif cadangan ini adalah untuk menjadikan majikan lebih suka bekerja dengan pekerja tempatan berbanding dengan pekerja asing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan alat berfikir iaitu FIP. FIP ialah First Important Priorities. Apa itu FIP? Ianya merupakan satu proses di mana berlakunya pemilihan idea, faktor, objektif serta kesan yang paling utama dan yang paling penting. Kemudian, ianya juga sering digunakan dengan alat berfikir yang lain seperti CAF dan APC. Dan ianya adalah satu pendapat atau situasi di mana tiada jawapan atau idea yang paling tepat. Ianya bergantung kepada keadaan serta cara pemikiran seseorang. Baiklah, kemudian apa fungsi FIP ini? Ianya untuk melatih diri agar sentiasa berhati-hati dan teliti dalam membuat keputusan dan pemilihan idea yang paling penting bagi satu situasi tersebut. Seterusnya, kita juga dapat memilih idea dan penyelesaian yang terbaik dari yang terbaik daripada apa yang kita senaraikan. Akhir sekali, dengan menggunakan FIP ini, kita juga dapat mencabar kebolehan serta kemampuan dalam diri kita untuk pemilihan idea. Kita dapat juga tahu dalam keadaan tersebut apakah yang paling penting dan apa yang perlu dibuat. Baiklah, kemudian saya akan ajar cara menggunakan alat berfikir FIP ini. Pertama sekali, kita senaraikan semua idea yang terlintas di fikiran berkaitan masalah yang timbul. Dan yang paling penting, semasa menjana idea, kita jangan fikirkan kesan yang akan berlaku terlebih dahulu kerana ianya akan menghalang atau menyekat kebebasan pemikiran kita. Setelah idea telah dijana, senaraikan idea-idea tersebut dan tapis idea berikut menggunakan teknik FIP. Setelah berfikir semasa pemilihan idea dijalankan, keutamaan adalah perkara yang perlu dipilih dari semua alternatif yang ada. Kemudian bandingkan satu persatu dan jelaskan serta kenal pasti antara idea yang ada dan manakah yang paling penting. Antara faktor yang ada, manakah yang paling penting dan seterusnya dengan objektif dan kesan. Akhir sekali, pemilihan dapat dibuat dengan mengambil semua kriteria yang paling penting. Baiklah, kita boleh lihat sebagai contoh di sini daripada soalan yang diberikan. Ini merupakan idea, faktor, objektif dan kesan yang saya dapat keluarkan. Baiklah, bagi idea, majikan boleh menyediakan tawaran yang menarik seperti gaji yang berpatutan dengan beban kerja. Seringkali kita lihat gaji yang diberi tidak setanding dengan beban dan contoh yang paling jelas adalah kerja buruh binaan. Kerja yang mencabar serta berat seperti itu hanya dapat sedikit sahaja dan kerana itulah majikan ingin mengambil pekerja seperti dari Bangladesh dan Myanmar kerana upah mereka lebih murah. Kemudian, kita juga boleh mencuba untuk menyekat sepenuhnya pendatang asing kerana itulah yang menyebabkan sektor pekerjaan yang lebih sempit kerana mereka mempunyai lebih banyak skill dan juga kebolehan. Dengan itu juga, pihak kerajaan boleh mengarahkan para majikan untuk hanya memberi rakyat tempatan untuk bekerja di Malaysia. Seterusnya, bagi objektif pula, kita ingin memberi anak tempatan diberi keistimewaan di negara sendiri dengan diberi banyak peluang pekerjaan. Kerana umum tahu bahawa masih ramai lagi rakyat tempatan yang menganggur, lebih-lebih lagi anak-anak muda. Kemudian, ini juga merupakan cara untuk menghargai hasil usaha anak tempatan dalam suatu bidang. Setelah penat bertungkus lumus belajar di universiti tempatan maupun di luar negara, masih lagi ada yang tidak mendapat pekerjaan. Seterusnya,
Kita juga boleh menaik taraf negara kita menjadi negara maju dengan hasil usaha anak tempatan sendiri. Beralih kepada faktor pula, antaranya ialah memudahkan anak tempatan mencari peluang pekerjaan kerana tiada lagi pekerja asing. Kemudian, ianya juga bagi memudahkan majikan bagi pengurusan insurans dan sebagainya. Seterusnya, dengan adanya pekerja tempatan sahaja, persamaan adat, budaya sebagai rakyat Malaysia akan memudahkan proses pekerjaan. Kita lihat pada kesan pula. Dengan adanya peraturan atau desakan seperti hanya memberi kepada anak tempatan sahaja, maka semua industri akan membuka peluang pekerjaan pada anak tempatan sahaja. Seterusnya, dengan semua anak tempatan mempunyai pekerjaan, kita dapat menaikkan taraf ekonomi rakyat Malaysia bagi mengelakkan masalah kemiskinan. Akhir sekali, kita dapat mengurangkan kedatangan pendatang asing untuk datang bekerja dengan negara kita sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan bagi rakyat tempatan yang lain. Baiklah, setelah semua idea ini dicatat, kemudian saya akan menggunakan kaedah FIP dengan mengambil dua perkara yang paling penting dari setiap kategori. Inilah hasilnya dan ini merupakan pendapat saya. Dan anda kena ingat bahawa jika sesuatu idea itu penting bagi anda, tidak semestinya ianya penting bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Jadi, sekarang saya akan menerangkan alat-alat berfikir yang keempat, iaitu PMI. Jadi, seperti yang diberitahu pada slide depan, PMI didefinisikan sebagai aktiviti sumbang saran yang menggalakkan peserta dalam perbincangan untuk melihat idea dari lebih daripada satu sudut pandangan. PMI dibangunkan oleh Dr. Edward J. Muno. Beliau merupakan seorang penyokong pengajaran pemikiran kritis semasa di sekolah. Jadi, merujuk istilah pemikiran lecturer, PMI merupakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang menggalakkan pemikiran tentang masalah secara kreatif. Antara tujuannya adalah untuk membantu peserta melihat kedua-dua belah hujah dan berfikir secara lebih luas tentang sesuatu isu. Selain itu, PMI direka untuk membuka pemikiran setiap peserta dan menggalakkan kreativiti. Jadi, sekarang saya akan mengenalkan tentang kaedah dan langkah untuk menggunakan PMI. Antara kaedahnya ialah kita mestilah mengenalkan semua yang baik untuk P, senaraikan semua yang buruk untuk M, dan senaraikan semua yang menarik untuk I. Ya, setelah kita mengenalkan semua PMI ini, kita harus membuat keputusan atau penilaian tentang tajuk yang dikaji. Sebagai contoh, semasa kita menulis karangan kan, kita akan mengenalkan semua isi yang baik dan isi yang menarik dan kita buangkan isi yang tidak mahu. Jadi, selepas kita memilih isi-isi yang baik dan menarik, kita boleh membuat karangan kita. Jadi, inilah adalah kaedah dan langkah bagaimana kita mengaplikasikan alat-alat berfikir PMI dalam kehidupan harian kita. Jadi, untuk alat-alat berfikir PMI, antara cadangan satu yang saya bagi ialah kerajaan boleh melanjutkan cuti umum kepada pekerja tempatan dan majikan mereka untuk membolehkan mereka mengambil pekerja tempatan sahaja. Antara baiknya ialah pekerja tempatan dan majikan mereka dapat merehatkan diri kerana kerajaan bagi cuti yang lebih. Antara buruknya ialah kebanyakan rakyat Malaysia akan membawakan aduan mengenai percutian Malaysia yang singkat. Untuk istimewa pula ialah kerajaan boleh menggunakan hak istimewa warga negara untuk meraihkan perayaan daripada pelbagai kaum. Sebagai contoh, untuk kaum Malay, mereka boleh menyambut Hari Raya Aidilfitri. Untuk kaum Cina, mereka boleh menyambut Chinese New Year. Dan untuk kaum India, mereka boleh menyambut Hari Deepavali. Antara cadangan dua yang saya bagi ialah kerajaan boleh mengadakan satu kursus khas bagi rakyat tempatan sahaja sebelum mereka mengambil kerja. Antara baiknya ialah majikan akan mengambil mereka yang mempunyai kursus ini sahaja. Untuk yang buruk ialah mereka tidak dapat bekerja dengan kemahiran pekerja asing yang mungkin jauh dan lebih hebat daripada mereka. Untuk istimewa pula ialah rakyat tempatan dapat menimpa ilmu dengan kursus yang diadakan berbanding dengan rakyat asing yang tiada pengalaman dengan kursus ini. Jadi,
Ini adalah rujukan-rujukan yang kita menggunakan untuk pembentangan kita. Itulah sahaja pembentangan daripada kami. Kami amat menghargai perhatian anda pada petang ini. Sekian, terima kasih.